Hai, nama saya Taufik. Saya pengurus portfolio daripada Aiman Asset Management. Pernahkah anda mendengar seseorang berkata mengenai istilah dovish ataupun hawkish dan tertanya-tanya mereka bercakap mengenai apa? Sebenarnya, mereka bukan merujuk kepada spesies burung, tetapi ia merujuk kepada dasar monetary negara. Di dalam segmen Tanya Taufik hari ini, kita akan belajar mengenai dasar monetary dan bagaimana ia boleh memberi kesan kepada kita sebagai pelabur. Dasar monetary ialah set tindakan yang boleh diambil oleh bank pusat dalam mengawal kuantiti bekalan wang dan juga memastikan peningkatan ekonomi yang mampan. Secara umumnya, bank pusat diberi mandat yang luas untuk memastikan peningkatan ekonomi yang stabil, di samping memastikan kadar pengangguran yang rendah dan juga memastikan kadar inflasi berada dalam julat yang boleh diramalkan. Di Malaysia, kita mempunyai Bank Negara Malaysia yang menyelia dasar monetary negara untuk memastikan sistem keuangan kekal stabil di samping mencapai objektif-objektif yang ditetapkan. Secara umumnya, dasar monetary boleh dikategorikan kepada dua, iaitu pengembangan dan pengucupan. Jika sesebuah negara dilanda kemelesetan ekonomi ataupun kadar pengangguran yang tinggi, bank pusat boleh memilih dasar pengembangan, iaitu dengan menurunkan kadar faedah semalaman. Ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di samping mengembangkan aktiviti perniagaan. Ini juga dipanggil sebagai bank pusat bersikap dovish. Sebaliknya, bank pusat boleh memilih dasar penguncupan apabila menaikkan kadar faedah semalaman. Ini bertujuan untuk mengurangkan bekalan wang, mengawal kadar inflasi. Sebaliknya, ini dirujuk sebagai bank pusat bersikap hawkish. Dasar monetary digubal berdasarkan pelbagai input daripada beberapa sumber. Pihak berkuasa monetary akan melihat pelbagai makroekonomik indikator seperti GDP, kadar inflasi, kadar pengangguran, termasuk juga kadar pertumbuhan industri. Perkembangan geopolitik juga turut dipantau oleh bank pusat negara. Contohnya, keadaan pandemik dan perang tarif perdagangan adalah peristiwa makro yang turut memberi kesan kepada bank pusat dalam menggubal dasar monetary mereka. Di Malaysia, bank negara bermesyuarat 6 kali setahun dalam memutuskan kadar faedah semalaman ataupun kita panggil overnight policy rate. Dasar fiskal dan dasar monetary sebenarnya merujuk kepada dua perkara yang berbeza. Seperti yang dibincangkan tadi, dasar monetary merujuk kepada set tindakan bank pusat dalam mempengaruhi kuantiti bekalan wang dan kredit di dalam ekonomi. Sebaliknya, dasar fiskal melibatkan perbelanjaan dan cukai oleh kerajaan. Di Malaysia, dasar fiskal ditentukan melalui bajet tahunan yang diundi dan dibahas oleh ahli parlimen. Secara amnya, dasar monetary yang lebih longgar adalah positif untuk pelabur. Ini kerana kadar faedah yang rendah dapat merangsang pelaburan dan meningkatkan perbelanjaan konsumer. Ini memberi kesan yang positif kepada harga aset. Sebaliknya, dasar monetary yang lebih ketat boleh mengurangkan pelaburan dan menekan harga aset kerana kadar faedah yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, sebagai pelabur, terdapat beberapa cara yang pelabur boleh gunakan untuk mendapat manfaat daripada perubahan dasar monetary negara. Sebagai contoh, saham perbankan, insurans dan perindustrian cenderung menunjukkan prestasi yang lebih baik di dalam keadaan faedah yang meningkat. Seperti semua pelaburan, kuncinya ialah mempelbagaikan pelaburan dan membina portfolio yang terdiri daripada kelas aset yang berbeza dan di dalam sektor-sektor yang berbeza.
Mencuba menentukan turun naik pasaran dan meramal kadar perubahan dasar monetari negara selalunya adalah kerja yang sia-sia kerana tiada siapa yang dapat menentukannya dengan tepat. Perkara paling bijak yang boleh anda lakukan sebagai pelabur ialah berpegang teguh pada plan pelaburan anda, melabur secara konsisten dan mempelbagaikan portfolio anda. Sampai ini saja segmen kali ini. Jikalau ada soalan, tanya Taufik je lah.